Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aslam bin Amla, memegang nomor metrik DE18110554. Oke, untuk pembincangan kali ini, kumpulan kami diberikan tajuk yaitu topik 10 mengenai tingkah laku dan tindakan disiplin. Oke, ahli-ahli kumpulan saya adalah 3 orang. Yang pertama ialah Muhammad Farhan bin Abdul Latif dan juga Siti Hijrana binti Samsul. Oke, kita terus pada pengenalan. Siasatan dalaman merupakan tindakan awal yang perlu dilakukan oleh pihak atasan ke sebuah organisasi sebelum melakukan dan melaksanakan sebarang tindakan. Oke, siasatan dalaman sangat penting dilakukan karena ia bertujuan untuk memastikan tuduhan bagi sesuatu salah laku yang dilakukan oleh pekerja tersebut benar-benar dilakukan. Oke, salah laku mengikut Kamus Oxford Pelajar edisi ketiga membawa maksud kelakuan yang tidak sopan atau berkelakuan buruk atau menguruskan sesuatu yang tidak cekap. Maksud kedua diberikan khusus kepada salah laku yang berlaku dalam organisasi. Oke, menurut Maimunah Aminuddin, employee is finding a ways to break company rules and behave improperly. Ia dikatakan melakukan suatu salah laku atau misconduct. Seterusnya, setiap organisasi perlu membina prosedur yang asas disiplin dapat membantu pihak berkuasa ataupun majikan berkaitan bagi mengambil tindakan disiplin yang menjaga hak-hak pekerja. Terusnya, majikan boleh menentukan peraturan yang berkaitan dengan tindakan pekerja semasa waktu bekerja, tetapi tidak boleh melampaui Akta Pekerjaan 1955. Oke, seterusnya kita beralih kepada award case yang diberikan kepada kumpulan kami. Oke, ini adalah award antara Rozila binti Abdul Rashid, yaitu pihak menuntut, dan Tenaga Nasional Berhad, yang mana ia mengenai pemecatan terhadap pihak yang menuntut yang dilakukan oleh Tenaga Nasional Berhad, dan nomor untuk award ini adalah 3254 tahun 2018. Oke, case ini adalah berkaitan dengan pemecatan kerja Rozila binti Abdul Rashid, yaitu pihak menuntut pada 30 September 2014 oleh Tenaga Nasional Berhad, yaitu pihak syarikat. Pihak yang menuntut diminta untuk menunjukkan sebab berdasarkan laporan yang telah diterima yang menyatakan bahwa beliau telah didapati mengambil wang sewaktu menjalankan tugas sebagai juruwang berjumlah Rm14.000 Malaysia dari mesin kutipan wang nomor 1 dan 2 di Pusat Khidmat Pelanggan Pejabat Pengurusan Kawasan Tanah Merah, bahagian pembahagian Tenaga Nasional Berhad pada 23 Julai 2014. Oke, keputusan akhir bagi kes ini, mahkamah ini telah memutuskan dengan pertimbangan kebarangkalian memutuskan bahwa pihak yang menuntut, yaitu Rozila binti Abdul Rashid, telah dibuang kerja dan dengan alasan yang adil dan sebab yang sah. Dengan itu mahkamah ini menolak tuntutan pihak yang menuntut. Salam sejahtera, saya Siti Hijrana binti Samsul. Oke, dalam bagian ini saya akan mengulas berkenaan fakta dan tujuan berkaitan kajian kes dengan Akta Hubungan Perusahaan 1967 dan Akta Pekerjaan 1955. Oke, selaras dengan Section 14 dalam kurungan 1 Akta Pekerjaan 1955 menyatakan bahwa majikan boleh mengambil tindakan dengan alasan salah laku yang melanggar mana-mana syarat pekerjaan sama ada yang tersurat ataupun yang tersirat dalam perkhidmatannya. Setelah siasatan dalaman dibuat, maka pelaku pelanggaran boleh dipecat tanpa notis, diturunkan atau dijatuhkan hukumannya sewajarnya ke atas pesalah. Berkaitan dengan kajian kes, Wan Rozila yaitu PYM sendiri telah dinyatakan membuat salah laku kerana telah mencuri wang syarikat sebanyak Rp14.000, yaitu Rp12.000 daripada mesin kutipan uang yang pertama yang nomor 1 dan juga Rp2.000 daripada mesin kutipan uang nomor 2. Di sini rujukan yang amat berbahagia Menteri Sumber di bawah di Section 20 dalam kurungan 3 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dalam kurungan Akta 177 pada 15 Ogos 2018, dan perbicaraan kes ini telah bermula pada 10 hingga 11 Julai 2018 di Bilik Bisyara JTK Kota Baru, Kelantan. Hal ini dapat dilihat bahwa salah laku di tempat kerja telah dilakukan oleh pihak PYM sendiri yang mana telah mengambil daripada mesin kutipan uang nomor 1 dan 2 sebanyak Rp14.000 keseluruhannya sewaktu menjalankan tugas dan dikira sebagai mencuri barang atau mengambil hak syarikat. Selain itu, dua kesalahan salah laku tersebut dibuktikan dengan pernyataan daripada saksi kedua pihak syarikat yaitu Puan Ida kepadanya yang menyatakan mengenai pengakuan PYM sendiri pada 24 Julai 2014 bahwa beliau mengaku ada mengambil duit sebanyak Rp14.000 itu dengan niat meminjam dan berjanji akan memulangkannya dengan segera dan mengetahui bahwa tindakan itu adalah salah. Merujuk kes yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes Kamarudin bin Abu Bakar berlawan dengan sistem penerbangan Malaysia Berhad pada 19
98, di mana ia memberikan justifikasi kepada keputusan pembuangan kerja disebabkan perbuatan mencuri atau tip ini adalah dikategorikan sebagai suatu perbuatan salah laku yang amat serius. Selain itu, pihak PYM sendiri ada menyatakan bahwa tindakan pihak syarikat membuang beliau dari pekerjaan tanpa pempasan adalah tidak wajar karena beliau sudah berkhidmat selama 21 tahun dan telah membuat bayaran balik kepada pihak syarikat sebanyak Rp14.000 yang didakwa oleh beliau sendiri telah ditipu oleh rakan dalam laman sosial Facebook yang telah mendesak dan telah memberikan uang kepada mereka bagi tujuan tersendiri dengan memaksanya agar membuat bayaran melalui bank dan beberapa transaksi. Walau bagaimanapun, berdasarkan peruntukan Section 33C dalam kurungan Akta 177, mana-mana pihak yang terkait dengan uang Mahkamah Perusahaan boleh terus mengemukakan rayuan ke Mahkamah Tinggi dalam tempo 14 hari dari tarikh penerimaan award tanpa perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Mahkamah Perusahaan. Hal ini disebabkan melalui saksi ketiga, yaitu saksi ketiga telah mendengar rayuan PYM sebagai ahli jawatan kuasa rayuan tata tertib bagi kumpulan bukan eksekutif yang mempertimbangkan rayuan PYM terhadap hukuman buang kerja yang dijatuhkan oleh pihak syarikat terhadapnya. Namun, jawatan kuasa rayuan itu telah menolak rayuan oleh PYM dan mengekalkan hukuman buang kerja yang telah dikenakan. Antara faktor yang diambil kira mengapa memutuskan penolakan rayuan tersebut adalah karena salah laku dilakukan adalah sangat serius dan berat. Oleh itu, hukuman itu juga hukuman itu adalah wajar dengan mengambil kira polisi dan prosedur tata tertib TNB sendiri yang digunakan pakai pada masa tersebut. Baiklah, kita teruskan kepada bagian penghakiman. Setelah meneliti Section 30 dalam kurungan 5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 berdasarkan semua keterangan lisan dan keterangan dokumenter yang dirujuk, Mahkamah ini atas pertimbangan kebarangkalian memutuskan bahwa PYM telah dibuang kerja dengan alasan yang adil dan sebab yang sah. Dengan itu, Mahkamah ini menolak tuntutan PYM sendiri. Selain itu, mengikut Akta Pekerja 1955 bertepatan dengan Section 14 dalam kurungan 1 bahwa majikan dibenarkan atas salah laku yang bercanggahan dengan kontrak perkhidmatan yang bertulis ataupun yang tersirat lepas membuat siasatan untuk membuang pekerja tanpa notis. Selain itu, terdapat 4 alasan yang dicapai oleh jawatan kuasa itu apabila menjatuhkan hukuman buang kerja terhadap PYM, yaitu antaranya PYM telah melanggar nilai-nilai bersama TNB, yaitu integrity, di mana ianya adalah nilai yang amat dititik beratkan oleh pihak pengurusan ataupun pihak organisasi itu tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh PYM juga adalah serius, sangat serius, karena mengambil uang pihak syarikat tanpa kebenaran hanya untuk kegunaan pribadi. Oleh itu, Mahkamah mendapati alasan yang diberitahu oleh PYM adalah tidak logik dan tidak masuk akal karena menurut rekan sekerja ataupun saksi yang kedua sebentar tadi yang mengatakan beliau tidak kelihatan dipukau dan tindakan beliau adalah seperti orang biasa semasa beliau mengambil uang sebanyak Rp14.000 daripada mesin kutipan uang nomor 1 dan 2 dan berkata akan membayar secepatnya mungkin. C.P. Mills dalam buku Industrial Dispute Law in Malaysia edisi kedua 1984 telah menyatakan bahwa kecuali ada bukti yang jelas yang untuk menyokong tuduhan salah laku, keputusan majikan terhadap pekerja tidak akan ditegakkan oleh mahkamah. Walaupun ada alasan yang munasabah di hadapan pihak majikan untuk membuat kesimpulan bahwa pekerja tersebut melakukan kesalahan yang didakwa terhadapnya, tetapi dalam proses di hadapan mahkamah, bukti tersebut tidak membenarkan kesimpulan tegas bahwa pekerja tersebut melakukan perbuatan yang bersangkutan, pemecatan tersebut tidak akan dikekalkan. Tetapi dalam kajian case adalah di sebaliknya, bahwa PYM sendiri yaitu Puan Rozila telah dinyatakan bersalah karena tidak mengemukakan alasan yang munasabah dan alasan yang diberikan adalah tidak logik dan tidak masuk akal. Assalamualaikum, nama saya Farhan bin Abdul Latif, akan meneruskan pemandangan berkenaan dengan keputusan kes yang telah diambil daripada awat antara Rozila binti Abdul Rashid, pihak yang menuntut dan Penantang Nasional Berhad, di mana dalam kes beliau menyatakan bahawa tindakan pihak syarikat membuang beliau daripada pekerjaan tanpa sebarang pempasan adalah tidak wajar kerana beliau sudah berkhidmat dengan pihak syarikat selama lebih 21 tahun dan beliau juga telah membuat bayaran balik kepada pihak syarikat sebanyak Rp14.000, di mana dalam kes ini pihak yang menuntut dikenakan hukuman buang kerja mulai 13 Ogos 2015 melalui satu memorandum yang diterima oleh pihak yang menuntut bertarikh 13 Ogos 2015. Seterusnya, pihak yang menuntut mendakwa bahawa beliau telah ditipu oleh rakan di laman sosialnya yaitu Facebook yang telah mendesak beliau untuk memberikan wang kepada mereka bagi tujuan tersendiri dan memaksa agar membuat bayaran.
melalui bank dalam beberapa transaksi, dan di mana pihak yang menuntut juga mendakwa akibat berada dalam keadaan tidak sadar dan seolah-olah dipukau oleh rekannya di Facebook. Beliau telah mengambil uang dari kutipan Aryan Jeroa. Dalam pada itu, alasan yang diberitahu oleh pihak yang menuntut tidak logik dan tidak masuk akal karena menurut daripada rakan sekerja pihak yang menuntut daripada saksi pertama yang mengatakan beliau kelihatan seperti tidak dipukau dan tindakan beliau seperti orang biasa semasa mengambil uang tersebut. Setelah menimbang semua keterangan yang ada termasuk keterangan lisan dan keterangan dokumentari juga meneliti kes-kes yang dirujuk serta mengambil kira Section 30/5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Mahkamah atas pertimbangan itu barangkali memutuskan bahwa pihak yang menuntut telah dibuang kerja dengan alasan yang adil dan sebab yang sah. Dengan itu mahkamah ini telah menolak tuntutan dari pihak yang menuntut. Assalamualaikum, nama saya Farhan bin Abdul Latif, akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan keputusan kes yang telah diambil daripada Awad antara Rozila binti Abdul Rashid pihak yang menuntut dan Tenaga Nasional Berhad, di mana dalam kes beliau menyatakan bahawa tindakan pihak syarikat membuang beliau daripada pekerjaan tanpa sebarang pampasan adalah tidak wajar kerana beliau sudah berkhidmat dengan pihak syarikat selama lebih 21 tahun dan beliau juga telah membuat bayaran balik kepada pihak syarikat sebanyak 14.000, di mana dalam kes ini pihak yang menuntut dikenakan hukuman buang kerja mulai 13 Ogos 2015 melalui satu memorandum yang diterima oleh pihak yang menuntut bertarikh 13 Ogos 2015. Seterusnya pihak yang menuntut mendakwa bahawa beliau telah ditipu oleh rakan di laman sosialnya yaitu Facebook yang telah mendesak beliau untuk memberikan uang kepada mereka bagi tujuan tersendiri dan memaksa agar membuat bayaran melalui bank dalam beberapa transaksi, dan di mana pihak yang menuntut juga mendakwa akibat berada dalam keadaan tidak sadar dan seolah-olah dipukau oleh rekannya di Facebook. Beliau telah mengambil uang dari kutipan Aryan Jeroa. Dalam pada itu, alasan yang diberitahu oleh pihak yang menuntut tidak logik dan tidak masuk akal kerana menurut daripada rakan sekerja pihak yang menuntut daripada saksi pertama yang mengatakan beliau kelihatan seperti tidak dipukau dan tindakan beliau seperti orang biasa semasa mengambil uang tersebut. Setelah menimbang semua keterangan yang ada termasuk keterangan lisan dan keterangan dokumentari juga meneliti kes-kes yang dirujuk serta mengambil kira Section 30/5 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Mahkamah atas pertimbangan itu barangkali memutuskan bahawa pihak yang menuntut telah dibuang kerja dengan alasan yang adil dan sebab yang sah. Dengan itu mahkamah ini telah menolak tuntutan daripada pihak yang menuntut. Oke, secara kesimpulannya, siasatan dalam ini adalah sangat penting untuk dilaksanakan sebelum sesuatu tindakan itu atau tindakan pemecatan dilakukan oleh pihak majikan maupun organisasi. Tindakan memecat pekerja yang diketahui melakukan kesalahan atau salah laku mungkin adalah jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengelakkan salah laku yang sama berulang kembali. Berkenaan dengan award case yang dibincangkan, keputusan akhir yang diperolehi amat penting untuk kebaikan organisasi kerana jika ia tidak dapat diselesaikan, ia akan memberikan kerugian besar terhadap organisasi.